Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Saiful Azril bin Akmal. Jadi video ini adalah mengenai propaganda seperti yang tertera di tajuk di atas. Atau lebih terperinci lagi, saya akan menceritakan tentang jenis-jenis propaganda. Jadi apa itu propaganda? Propaganda asalnya adalah istilah bahasa Inggeris dipercayai berasal daripada perkataan Latin iaitu propagare, iaitu istilah yang digunakan dalam pertanian bermaksud proses penyemaian ranting untuk penumbuhan tunas dan ranting yang lebih banyak. Penggunaannya kini berkembang merangkumi maksud proses penyebaran idea atau ideologi. Bila kita melihat dalam skop pengajian komunikasi massa, propaganda melibatkan proses pembinaan interaksi antara pihak pertama dan pihak kedua melalui perantara yang digunakan. Dalam konsep hubungan antarabangsa pula, propaganda dikatakan secara asasnya melibatkan penggunaan maklumat yang terpilih bertujuan untuk memujuk rakyat dan masyarakat yang disasarkan bagi memenuhi keinginan atau menurut segala kemahuan politik. Ahli propaganda pula dikenali sebagai propagandis, iaitu seorang yang merancang dan melakukan komunikasi secara berencana, sistematik dan berulang-ulang. Contohnya Richard H.S. Crossman, tokoh propagandis masa Perang Dunia Kedua. Beliau menegaskan bahawa tugas seorang propagandis ialah untuk memastikan bahawa sasarannya perlu mempunyai kepercayaan penuh terhadapnya. Ini bermakna propagandis perlu bersedia untuk menyampaikan kebenaran kepada sasarannya. Sekiranya sasaran mendapat tahu bahawa mereka ditipu hidup-hidup, maka sukarlah untuk seorang propagandis ini meneruskan tindakannya. Jadi apa jenis-jenis propaganda yang ada? Propaganda ni dia ada 3 jenis. Yang pertama sekali adalah propaganda hitam. Propaganda hitam ini dilakukan tanpa menyebut sumber atau hanya menyebut sumber yang palsu. Ia juga disebut propaganda yang tersembunyi atau hidden propaganda. Propaganda ini sering dikatakan sebagai propaganda jahat atau negatif. Sedangkan yang kita tahu, propaganda ni memang bertujuan untuk membangkitkan atau meraih sokongan pihak lawan kepada pihak yang menyebarkan propaganda tersebut. Kerajaan British dulu pernah menggunakan pendekatan ini semasa darurat. Contohnya melalui peranan Emergency Information Service atau EIS yang menerbitkan surat-surat palsu, kononnya lah ditulis oleh keluarga gerila menyuruh mereka meletakkan senjata. Seterusnya adalah propaganda kelabu. Propaganda kelabu ini dia bersifat terselindung dan dia menyembunyikan identiti penyampai, sama ada sebagai sumber yang menyokong ataupun sumber yang menentang. Dia pesanan negatif dalam propaganda ini boleh dikatakan hampir sama dengan propaganda hitam. Dan yang terakhir ialah propaganda putih. Propaganda putih ini dilakukan secara terbuka dengan menunjukkan sumber-sumber sehingga boleh diketahui oleh kelompok sasaran. Sebagai contoh, liputan meluas yang diberikan oleh akhbar-akhbar tempatan dan luar negara sepanjang kempen anti-bandit months di seluruh tanah Melayu daripada Februari 1950 sehingga April 1950, termasuk berita-berita yang bersifat anti-komunis. Secara terbuka, media massa telah mengutuk pemberontakan bersenjata PKM dan sebaliknya menyuruh rakyat bersatu bersama kerajaan menghapuskan komunis. Dalam kategori ini, sebahagian besar media biasanya dikawal oleh kerajaan dan jarang dikecam kerana melaksanakan tapisan dalaman atau dikenali sebagai self-imposed censorship. Kesimpulannya, di sini kita dapat tahu yang propaganda ini ada 3 jenis. Jadi kita tidak boleh menganggap yang propaganda itu semua sama. Yang kedua, propaganda ini tidak semestinya berunsur negatif atau berbau jahat, tetapi boleh digunakan oleh sesebuah pihak untuk mengekalkan moral dan semangat patriotik
antara rakyat itu sendiri sebagai jalinan komunikasi.